Sekitar jam 2 pagi, Alif ni dia terjaga daripada tidur dan pada masa inilah dia terperasan ada sesuatu yang melompat atas badan dia dengan sangat laju dan bentuk benda tu adalah sama seperti seekor arnab berwarna putih. Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sedia untuk klik pada video kali ini. Dan untuk video kali ini, Pika akan menceritakan tentang dua kejadian seram yang berlaku kepada Alif. Alif ni kata dia ada dua kejadian seram yang berlaku dekat dua hotel yang berbeza tetapi di lokasi yang sama iaitu di Port Dickson. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah pertama daripada Alif. Sebelum Pika memulakan satu cerita, biasanya Pika akan ceritakan sedikit tentang watak pertama dia kan. Okey, dalam cerita kali ini, kejadian seram yang berlaku ni adalah berlaku kepada seorang lelaki bernama Alif. Alif ni katanya dia ni berasal daripada Melaka dan dia merupakan seorang penjawat awam. Maksudnya Alif ni kerja government lah. Dan kata Alif ni, kebiasaannya kalau kerja government, memang agak normal lah untuk diorang ni dihantar untuk pergi kursus setiap tahun. Maksudnya dalam satu tahun tu, ada beberapa kali yang diorang kena pergi kursus tertentu lah kan. So, kejadian pertama ni berlaku tahun 2018. Masa tu dia masih lagi bekerja dekat Melaka. Okay. Pada satu hari, dia ni kena pergi satu kursus lah. Yang mana kursus tu diadakan di Port Dickson. So, mereka semua ni kena menetaplah dekat satu hotel ni yang bagi Pika, sebenarnya hotel tu agak popular. Tapi Pika letak nama sebagai Hotel A. Sebab hotel tu masih lagi beroperasi. Pika tak boleh nak mention nama hotel tu di atas sebab faktor-faktor yang tertentu. Jadi, nak dijadikan cerita, Alif kata kebiasaannya bila mereka ni kena pergi kursus dekat satu tempat, dia ni suka untuk duduk satu bilik dengan kawan dia lagi seorang iaitu Budin daripada Kedah. Jadi pada hari tu bila diorang sampai sahaja dekat Port Dickson ni, seperti biasalah pada waktu siang mestilah akan ada waktu untuk pendaftaran dan sebagainya kan. Jadi kebanyakannya memang sekadar datang untuk pada waktu tengah hari macam tu untuk daftar. Lepas tu pada waktu malam barulah diorang akan memulakan aktiviti untuk kursus tu lah. Jadi bila waktu siang tu dia dengan Budin dan semua yang lain-lain ni dah habis daftar. Biasanya mereka akan masuk dekat hotel tu. Okay, diorang check in. Lepas tu dia kata dia dapat satu bilik dengan si Budin ni. Dalam bilik tu dia ada dua katil single. Satu untuk Alif dan lagi satu pula untuk Budin. Nak diringkaskan cerita, malam tu selepas sahaja mereka habis aktiviti pertama untuk kursus diorang dekat Port Dickson tu, mereka pun masing-masing baliklah semula ke bilik. Dan masa ni, Alif ni kata biasalah kan, dah siang tu diorang kan penat baru sampai. Lepas tu malam tu ada aktiviti, jadi masing-masing dah agak penat lah. So pada malam tu selepas solat isyak dan sebagainya, dia dengan Budin ni pun tutuplah lampu dekat dalam hotel, dekat dalam bilik diorang tu. Sebab katanya kalau macam keadaan yang gelap tu, lagilah orang kata best nak tidur kan, lagi selesa rasanya bila nak tidur. Tetapi malangnya, bila dah tutup semua tu, okey lah kan. Dia pun tidur, dua-dua tidur. Dan sekitar jam 2 pagi macam tu, Alif ni dia terjaga daripada tidur disebabkan oleh dia nak ubah posisi tidur daripada kiri ke kanan. Dan pada masa ni lah dia terperasan dekat atas badan dia ni ada sesuatu yang melintas dengan sangat laju. Bentuk benda tu macam seekor arnab berwarna putih. Dan bila benda tu melintas dekat badan Alif ni, dia kata ada satu bunyi tau. Bunyi dia sama seperti macam kalau kita jentik dekat tepi telinga ni. Dia bunyi macam berdengung macam tu kan. Cuba korang buat. Masa benda tu melintas bunyi macam tu. Tetapi Alif ni dia ingatkan macam mungkin perasaan dia je kot. Sebab dia cubalah untuk cari benda tu dekat mana. Sebab kalau betul benda tu seekor arnab, of course lah benda tu akan ada kan. Lagipun pintu bilik semua tertutup, daripada mana pula binatang tu boleh masuk dekat dalam bilik hotel kan. Jadi Alif ni pun buat tak tahu je dan lepas tu dia pun sambunglah tidur. Keesokannya, sekali before diorang keluar daripada bilik hotel diorang tu, Budin ni pun tegurlah si Alif ni. Budin cakap, hang tahu tak semalam masa hang tidur aku nampak ada sesuatu yang macam arnab putih
duk melompat atas badan hang. Maksudnya dekat sini, Alif ni dia terkejut sebab rupa-rupanya Budin pun nampak benda yang sama pada malam tu. Dia ingatkan yang si Budin ni memang dah tidur mati dah. Rupa-rupanya pada malam tu, semalam tu, Budin ni pun nampak benda yang sama, cuma Budin ni mendiamkan diri. Masa tu kata Alif, darah dia tu rasa macam agak berderau tau, sebab rupa-rupanya kawan dia, Budin tu pun nampak benda sama kan, mengalami perkara yang sama lah. Mula-mula mungkinlah dia ingat macam dia ni mamai ke, kan baru bangun daripada tidur, macam mungkin perasaan dia je ke. Tapi rupanya Budin ni pun nampak juga benda tu. Dan bila diorang ni pun turun, pergi breakfast, bercakap lah kan dengan kawan-kawan yang turut hadir dekat kursus tu. Sekali kawan-kawan diorang ni pun cakap lah, sebenarnya memang hotel ni dia macam ada, agak macam ada something-something macam tu lah. So mereka kata ya ke, sebab diorang masih ada lagi satu malam nak duduk dekat hotel tu. Tapi alhamdulillah lah, pada malam-malam selepas tu memang tak ada apa kejadian pun yang berlaku dekat dia. Jadi habislah kisah yang pertama tadi, agak pendek. So sekarang kita masuk ke kisah kedua yang dikongsikan oleh Alif. Yang mana kejadian ni berlaku dekat lagi satu hotel, Pika letakkan nama sebagai Hotel B. Masa ni, Alif ni dah pun berpindah ke Terengganu dan kata dia masa tu mungkin macam PKP, PKPB kan, kita ada PKPB, PKPD lah apa semua tu kan. Masih lagi dalam PKP macam tu lah. So masa ni memang ada kelonggaran sedikit untuk buat kursus, tetapi dengan beberapa syarat ataupun SOP tertentulah yang diorang ni kena ikut. Cuma kata Alif, mungkin disebabkan oleh PKP yang dah lama sebelum-sebelum ni kan lama hotel tak beroperasi. Jadi berkemungkinan masa diorang semua ni pergi buat kursus dekat Hotel B ni, mungkin diorang ni orang yang pertama yang menetap ataupun menghuni dekat situ selepas tempoh PKP yang lama tu. Korang faham tak? Maksudnya diorang mungkin jadi orang pertama yang masuk ke situ lah selepas ditinggalkan agak lama sikit lah. So maksudnya dekat sini tempat tu macam agak suram sikit lah kot masa yang diorang sampai dekat Hotel B ni. So, nak dijadikan cerita, dia kata yang hotel tu sebenarnya bukanlah macam hotel sangat. Dia macam lebih kepada apartment. Sebab dia dekat dalam satu unit tu, dia siap ada ruang tamu, ada dapur. Lepas tu dia ada macam 3 bilik. Tetapi disebabkan oleh SOP, satu unit hanya 2 orang sahaja penghuni yang dibenarkan untuk menetap dekat dalam satu-satu unit tu. So masa tu, dia ni alhamdulillah lagi sekali dia dapat satu unit ni ataupun satu bilik tu dengan kawan dia yang sebelum ni, iaitu Budin ni. Kata Alif, kalau tak silap dia, unit yang dia dengan Budin duduk ni adalah berada di tingkat 9 dan unit yang paling hujung sekali. Jadi pada hari kejadian, pada pukul 2.30 macam tu, diorang kena pergi buat aktiviti lah. Dan lepas tu, kata dia aktiviti tu berlangsung sampailah lebih kurang pukul 5. Maksudnya lepas asar macam tu. Dan masing-masing ni bila dah habis kursus kan, lepas dah habis aktiviti yang tu, diorang pun masing-masing pulanglah ke unit masing-masing ni untuk berehat seketika sebelum mereka ni semua kena turun lagi sekali selepas waktu maghrib untuk buat aktiviti yang seterusnya lah. Masa tu, bila diorang sampai dekat dalam bilik tu, lebih kurang dalam pukul 6.30 macam tu, Budin ni, dia tak berapa nak sihat badan dia tu. Jadi, dalam pukul 6.30 tu, dia kata dia nak pergi klinik lah yang berdekatan kan sebab nak pergi jumpa doktor. Lepas tu, Alif ni kata, tak apalah kalau macam tu, Alif ni duduk seorang lah dekat dalam unit yang besar tu. Korang bayangkan, satu unit tu, ada 3 bilik, ruang tamu dengan dapur semua. So, satu rumah lah kan macam tu. Jadi Alif ni kata, tak apalah kalau macam tu. Budin pergi je lah seorang kan. Jadi Alif ni duduklah seorang-seorang dekat dalam unit tu. Jadi korang kena imagine lah masa tu jam nak lebih kurang nak masuk waktu maghrib. Jadi keadaan tu dah agak gelap lah. Dan masa ni Alif ni dia duduk baring dekat atas katil. Dia kan berehat. Baring atas katil. Lepas tu main handphone. Dengan keadaan maghrib yang macam dah nak gelap apa semua tu kan. Cumanya pada masa tu, Alif ni dia perasan masa dia tengah duduk main handphone tu kan. Sekali dekat pintu bilik air, dia buka lampu tau. Lepas tu pintu bilik air tu macam terbuka sikit. Dia nampak ada macam satu lintasan warna hitam macam rambut tapi berkilat yang lalu di celah-celah antara
pintu tu. Kan korang faham tak? Pintu, lepas tu benda tu macam lalu macam tu. Rambut panjang warna hitam, berkilat. Lepas tu kan, bila Alif ni terkejut dengan apa dia nampak tu, teruslah dia bingkas bangun. Lepas tu dia macam, sudah ada benda tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia pun terus buka lampu apa semua ni. Dan dia pun terus mandi tau. Masa dia mandi ni, dia duduk cakap lah, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Sebab dia kan nak mandi, lepas tu kan dia nak terus turun sebab ada lagi satu aktiviti kan. Kemudian dia pun dah settle mandi semua, dia pun bersiap dan dia pun nak turunlah ke bawah untuk pergi ke surau. Masa ni, before dia tutup pintu apartmen diorang tu, unit diorang tu kan, Alif ni sempatlah cakap dengan benda tu. Kalau kau nak main api ke, nak main air ke, lantak engkau lah sebab bukan aku yang bayar kan. Cuma jangan ganggu aku sudah. Macam tu dia cakap dekat benda tu sebelum dia tutup pintu dan lepas tu Alif ni pun turun pergilah dekat surau. So diringkaskan cerita, lepas je habis aktiviti pada malam tu, Alif ni pun naiklah ke atas. Okay, masuk dalam rumah tu. Lepas tu dia pun tengoklah Budin ni ada dekat dalam bilik tu. Lepas tu dia tengoklah Budin ni macam baring kepenatan. Yelah kan sebab Budin kan tak berapa nasihat. Jadi dia biarkan je lah si Budin ni untuk rehat dan tidur seperti biasalah. Alhamdulillah malam tu tak ada sebarang gangguan. Cumanya keesokannya, pagi esoknya tu, dia ceritalah dekat si Budin ni apa yang dia nampak semalam, iaitu dia nampak satu lintasan macam rambut panjang kan. Rupanya si Budin ni dia buka cerita yang sebenarnya dia semalam pun terkena juga. Tetapi bagi Pika apa yang kena dekat Budin tu lagi seram lah. Sebab kata Budin dalam masa dia duduk terbaring sebab kepenatan tu kan, dia boleh nampak ada sesuatu yang tengah menjengah. Dia nampak macam kepala yang sedang memerhatikan dia. Korang boleh bayangkan tak? Duduk dalam bilik ataupun rumah apartmen seorang-seorang. Orang lain semua kan pergi kursus dekat bawah. Dia dekat apartmen tu seorang-seorang. Lepas tu dia nampak macam kepala yang tengah menjengah memerhatikan dia. Tetapi Budin ni pula, dia kata disebabkan oleh dia terlalu penat. Kan dia sakit. So dia buat tak tahu je dengan benda tu. Dia ni ada cakap lah, dia nak buat apa kan? Sebab dia tak larat sangat. Nak lari pun tak boleh, tak larat. So nak tak nak buat tak tahu je lah kan. So bila diorang ni berkumpul lah ramai-ramai masa waktu makan ke macam tu kan dengan kawan-kawan geng-geng yang lain yang kursus juga ni, masing-masing ni pun buka lah cerita. Rupa-rupanya bukan setakat dekat unit Budin dan Alif ni yang terkena gangguan macam tu. Tetapi kawan-kawan diorang yang dekat bilik lain pun terkena lebih kurang benda yang sama juga. Contohnya macam ada seorang kawan dia ni, seorang Faisy lah. Okay, Faisy ni dia ada satu bola, dia macam stress ball. Korang tahu tak stress ball ni? Dia macam kalau kita picit, dia berbunyi. Macam bola yang baby suka main tu kan. Bola tu biasanya dia gunakan untuk aktiviti diorang lah sepanjang kursus tu. Kawan dia ni yang nama Abdul, dia letak bola tu dekat atas meja dekat ruang tamu. Lepas tu, diorang pun masuklah dekat bilik kan untuk berehat ke nak tidur macam tu. Dan dia sangat terkejut kan. Pada waktu malam tu, dia dapat bunyi macam ada orang main tau, stress ball tu. Macam ada sesuatu yang picit. Macam main, macam baby tengah main picit bola, totek tu kan. Bunyi macam tu dekat luar. Lepas tu, dia tengoklah kawan dia lagi seorang dah tidur. Kan satu unit hanya 2 orang kan. Jadi, Abdul tu ada kat situ. Kawan dia pula lagi seorang dah pun tidur. So, siapa yang main stress ball tu dekat luar? Benda tu main macam mengusik macam tu lah. Kan? Maksudnya, benda tu yang duk main stress ball dekat luar. Dan member yang dekat dalam yang dengar ni pula yang stres. Sebab dia tahu yang dekat luar tu bukan manusia yang main benda tu. Kan? Bunyi-bunyi macam tu. So dekat sini diorang ni pun macam bila dah berkongsi kan pengalaman seram masing-masing dekat hotel B ni, diorang pun buatlah satu conclusion. Mungkin benda tu datang mengusik diorang semua tu sebab mungkin dah lama tak ada tetamu. Kan dah lama kosong kan dekat hotel tu disebabkan oleh PKPBB tu kan. Jadi mungkinlah benda tu saja-saja je nak mengusik diorang ni semua. Cumanya Alhamdulillah usikan tu tak adalah usikan yang terlampau ekstrim macam sampai kena histeria ke. Tak ada pun. Yang kena cumalah macam gangguan daripada
segi kita rasa macam diperhatikan ke, ataupun nampak sesuatu menjengah ke, bunyi berdecik, bunyi baby punya ball tu ke, macam tu je lah. Tak adalah kata seram sangat pun. Tetapi kalau kita dalam situasi tu pun sebenarnya agak seram juga, especially bila kita pergi ke sesuatu tempat tu yang dah lama ditinggalkan oleh orang, kan? So, apa pandangan korang tentang kisah yang Pika ceritakan kali ni? Apa pun bolehlah korang bagi komen di bawah. Dan seperti biasalah, pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So, itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. So, see you soon. Bye.